Kita tanya kepada orang-orang tua dahulu menjelaskan bahawa buluh perindu ini berada di alam ghaib dan perlu melalui kadang-kadang kita merasakan terlalu rindu, amat rindu, sangat-sangat rindu kepada seseorang. Orang dahulu-dahulu menggunakan minyak buluh perindu untuk mewujudkan suasana itu. Apa dia? Terlalu rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mendengar. Hari ini kita masuk satu topik yang sangat luar biasa. Apa dia? Buluh perindu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, takrifan buluh perindu ini, ia adalah sejenis buluh yang mengeluarkan bunyi yang amat enak didengar. Dan ramai pada hari ini tidak mengetahui apa itu buluh perindu. Tetapi buluh perindu ini banyak diceritakan zaman ke zaman melalui hikayat-hikayat yang begitu hebat, diceritakan bahawa buluh perindu ini sangat dikehendaki oleh orang-orang dahulu, oleh orang-orang hari ini. Persoalannya mengapa dipanggil buluh perindu oleh orang-orang zaman dahulu? Menurut ceritanya, buluh ini kononnya apabila ditiup, dijadikan seruling, ia mengeluarkan bunyi yang amat merdu sehingga mengasyikkan. Maka ianya digelar sebagai buluh perindu. Ada juga pendapat menyatakan seseorang pemuda yang pandai membuat seruling sehingga ia mampu mengasyikkan ramai orang dengan menggunakan buluh perindu ini, maka orang akan terngiang-ngiang ingatkan situasi itu, maka ia digelar sebagai buluh perindu. Allah sekalian, ada pendapat lain menyatakan bahawa buluh perindu ini membawa maksud bunyi atau suara yang sangat merdu dan bukannya daripada buluh sebenar. Ada pendapat menyatakan bahawa buluh perindu ini berasal daripada hati rumpun bambu yang dihuni oleh hantu, atau sarang burung elang Raja Wali, atau helang yang memiliki kelamin jantan dan betina yang berkait rapat untuk dibuat ubat pengasih ataupun pelaris. Tuan-tuan, kegunaan buluh perindu ini menurut ceritanya ia berada di alam mistik, berada di alam ghaib, di dalam rumpun dunia Melayu, yang membawa maksud bahawa kehebatan buluh ini untuk memikat sehingga menimbulkan kerinduan yang amat mendalam. Melalui cerita-cerita yang ditanya daripada orang-orang tua dahulu, untuk mendapatkan buluh perindu ini yang berada di alam ghaib, perlu melalui beberapa proses yang begitu sukar untuk mendapatkannya, sehinggalah ia dijadikan sebagai minyak perindu. Minyak ini jika disapu kepada seseorang, kepada sasaran, menyebabkan sasaran itu terasa teramat rindu untuk berjumpa dengan orang yang mengenakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana untuk mendapatkan buluh perindu ini? Hari ini, detik ini, jika kita ke Gunung Ledang, maka dalam perjalanan ke Gunung Ledang itu ramai kita jumpa orang-orang yang bertapa di sana. Apa tujuannya?
pelbagai tujuan, tetapi salah satu tujuannya mungkin untuk mendapatkan buluh perindu ini melalui proses pertapaan, yaitu perhubungan dengan sesuatu alam yang lain daripada alam kita. Mungkin juga dikatakan sebagai alam ghaib. Maka alam ghaib ini akan memberikan buluh perindu itu yang sangat kecil, yang sangat halus. Mungkin ada juga pendapat menyatakan ia bergerak-gerak, dan ada juga pendapat menyatakan ia ada sepasang. Ada juga pendapat menyatakan ia tunggal, tetapi ia boleh bergerak dengan sendirinya. Dan apabila kita letakkan di air, satu di kiri, satu di kanan, di dalam mangkuk, maka dalam beberapa ketika ia akan mula rapat dan berbelit-belit di antara satu sama lain. Ada juga yang memberitahu bahawa buluh perindu ini mengeluarkan bau yang sangat harum jika ianya tunggal. Maka sesiapa yang mencium bau harum itu, menurut ceritanya akan terpengaruh dan terpersona dengan orang yang membawa bau-bauan itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana minyak perindu ini pula dibuat? Biasanya apabila buluh perindu itu telah didapati oleh seseorang, maka ia akan memasak minyak di waktu bulan mengambang. Maka minyak tersebut akan dicampurkan dengan buluh perindu ini. Apa yang berlaku? Apabila bulan mengambang, maka minyak yang berada di dalam botol itu akan penuh. Tetapi bila bulan tidak mengambang, minyak yang berada di dalam botol itu akan susut. Maka tuan-tuan, disinilah yang perlu kita ketahui bahawa pada hari ini perkara-perkara seperti ini masih wujud. Dan sekiranya minyak perindu ini dicalipkan atau terkena kepada seseorang, ia akan menyebabkan seseorang itu berasa teramat rindu kepada orang yang mengenakannya. Maka pelbagai tujuan digunakan di dalam membuat minyak buluh perindu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini ada juga orang yang menjual minyak perindu ini. Ada juga yang menjual minyak buluh perindu ini. Ada juga yang menjual buluh perindu itu. Ya tuan-tuan. Tetapi kadang-kadang kita kena mengenal pasti keaslian buluh perindu, minyak buluh perindu ini. Kerana biasanya perkara-perkara ini berkait rapat dengan alam ghaib. Maka disitulah persoalannya timbul. Kita sebagai seorang yang beragama Islam, seharusnya kita mengetahui selok-belok tata cara, adab dan undang-undang agama Islam itu sendiri. Tetapi persoalannya, hari ini begitu ramai orang yang masih menggunakan minyak ini untuk tujuan-tujuan tertentu. Bagaimana kita nak mengetahui ciri-ciri orang yang memiliki minyak ini? Yang pertama, sama ada wanita ataupun lelaki, ia sentiasa berhias, sentiasa cantik, sentiasa wangi yang jarang dan tidak kita pernah harumi, tidak pernah kita rasai kewangian yang begitu wangi. Maka tuan-tuan, sekiranya perkara-perkara ini dilakukan, maka masyarakat akan mengalami kerosakan yang begitu kuat, di mana mereka yang menyalahgunakan minyak ini akan mengambil kesempatan kepada mereka-mereka yang mempunyai kewangan yang banyak, harta benda yang banyak. Disitulah manipulasi, maknanya mengenakan kepada orang yang kita hendak kenakan. Contohnya, apabila dicalik dengan minyak perindu ini, maka seseorang itu akan terasa teramat rindu dan berjumpa sehingga tidak sedarkan diri. Maka mereka akan meminta seutas rantai, akan meminta cincin dan sebagainya yang ada di tangan, maka mereka akan serahkan kepada orang yang mempunyai minyak perindu ini.
Tuan-tuan, saya rasa cukup sampai di sini dulu kita bercerita tentang buluh perindu ini. InsyaAllah di episod-episod yang akan datang kita bercerita lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.